Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa rabbi yassir wa la tu'assir rabbi atmim bil khair. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan dan taufik daripada Allah, kita diberikan kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu. Sambungan dengan Baharul Madhi juzuk yang ke-8 pada bab yang ke-26. Babu ma jaa la nikaha illa biwaliyin. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Bab yang ke-26, bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis tiada nikah melainkan dengan wali. An Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa bi waliyin. Diriwayatkan hadis ini daripada Abu Musa Al-Asy'ari. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada nikah melainkan dengan wali. Ini tidak sah nikah melainkan kena ada wali. Satu lagi hadis didatangkan dengan riwayat daripada Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma imra'atin nukihat bighairi idzni waliha fanikahuha batilun. فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, barang mana perempuan dinikahkan dengan ketiadaan izin walinya, maka nikahnya batal. Maka jika dukhul dengan dia, mengadakan hubungan, maka baginya mahar dengan barang yang dihalalkan daripada farajnya. Maka jika berbantahan mereka itu, maka sultan wali orang yang tiada wali baginya. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, nikah itu hendaklah dengan wali. Nikah itu mesti kena ada wali. Maka tiada sah pada mazhab Syafi'i seorang perempuan nikah dengan tiada izin walinya. Maka pada masalah nikah mahu dengan wali atau dengan tiada wali itu telah berselisih ulama yang mujtahidin padanya, seperti lagi yang akan datang kenyataannya. Kadang-kadang ada masalah nak kahwin, wali izin, ada kalanya nak kahwin tapi wali tak izin. Macam mana ni? Boleh tak pegang dengan pandangan yang lain yang menyatakan tak perlu kepada wali ataupun pakai wali lain dan sebagainya. Sekali dia cerita. Dan Abu Isa At-Tirmidzi telah mendatangkan dalam bab ini dua hadis yang menjadi dalil atas nikah itu hendaklah dengan wali. Maka dengarlah hadisnya, katanya telah diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang alim lagi masyhur dengan panggilan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tiada nikah melainkan dengan wali. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Siti Aisyah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Imran bin Husain dan Anas bin Malik. Dan bermula hadis Abu Musa ini ialah hadis yang ada padanya ikhtilaf, perbincangan para ulama. Betul ada hadis, tapi di sana ada perbincangan yang panjang. Pertama, telah meriwayatkan dia oleh Israel, Syuraid bin Abdullah, Abu Awanah, Zuhair ibnu Muawiyah dan Qais bin Rubai' daripada Abi Ishaq, daripada Abi Musa, daripada Abi Burdah, daripada Abi Musa, daripada Nabi SAW. Hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Athbat bin Muhammad bin Zaid bin Habbab daripada Yusuf bin Abi Ishaq. Dia bermain dengan satu riwayat yang sanad yang lain. Satu riwayat yang lain juga daripada Abi Musa Al-Ash'ari, tetapi dengan sanad daripada Abu Ubaidah Al-Haddad. Dia bermain riwayat nombor 4, panjang saya tak sebutlah. Dan dia kata, dan sungguhnya diriwayatkan juga daripada Yunus bin Abi Ishaq, juga last kali dia ada 4 sanad, 4 salah silah. Yang salah silahnya itu kesemuanya sampai kepada Abu Musa Al-Ash'ari dan juga kepada Nabi SAW. Dan diriwayatkan oleh Syu'bah dan Sufyan Ats-Tsauri dan Ishaq, dan juga daripada Abi Burdah daripada Nabi SAW. Sanad yang kelima bukan daripada juga daripada Abi Burdah, yang kemudiannya kepada Abu Musa Al-Ash'ari sampai kepada Nabi dengan matan hadisnya, la nikaha illa biwaliyin, tiada sah nikah melainkan dengan wali. Dan sungguhnya telah disebutkan oleh anak murid Sufyan, daripada Abi Ishaq, daripada Abi Burdah, daripada Abi Musa, maka tiada sah ia. Dan bermula riwayat sekalian mereka yang meriwayatkan daripada Abi Ishaq, daripada Abi Burdah, daripada Abu Musa, daripada Nabi SAW, dengan matan dia, tiada sah nikah melainkan dengan wali, iaitu di sisiku lebih sah. Ni ulama duk bahas dia punya sanad ni, hadis ni sahih kah, hadis ni dhaif kah, duk bahas. Kerana dengaran mereka itu daripada Abi Ishaq ada dalam beberapa waktu yang berlain-lainan. Dan jika adalah Syu'bah dan Ats-Tsauri itu lebih hafaz dan lebih thabit sekalipun daripada sekalian mereka yang meriwayatkan daripada Abi Ishaq akan ini hadis, maka bahawasanya riwayat mereka ini lebih kuat di sisiku, kerana Syu'bah dan Ats-Tsauri mendengar keduanya akan hadis ini daripada Abi Ishaq dalam majlis yang satu. Panjang cerita pasal sanad ni. Dia duk cerita ni untuk orang yang belajar dalam bidang sanad hadis, bagaimana rantaian hadis ni boleh pakai ataupun tak pakai. Kemudian dia kata, satu lagi hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi akan jadi dalil atas nikah itu tiada sah melainkan dengan wali, iaitu katanya diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, sahabat dan isteri Nabi, namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, ia mana-mana perempuan yang dikahwinkan dengan ketiadaan izin walinya, maka kahwinnya itu tiada terpakai. Maka kahwinnya itu tiada terpakai. Maka kahwinnya itu tiada terpakai. Yakni akad nikahnya itu tiada sah ia pada syarak. Maka apabila tiada sah, tiadalah harus dipersatukan lelaki dan perempuan yang dinikahkan dengan tiada berwali itu kerana tiada sahnya. Demikianlah Rasulullah SAW telah mengulang-ulang kalimah tiada sah kahwin. Yang demikian itu sampai 3 kali kerana memberi ingat dan memberi jaga akan umatnya jangan perbuat yang demikian itu. Masalah nikah tiada dengan wali, apa hukumnya? Kata Imam Al-Qastalani di dalam kitab dia Irsyadus Sari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari, dia kata, jika sekiranya seorang perempuan kahwinkan akan dirinya dan tiada dihukum oleh qadi
dan hakim akan sah dan batal nikahnya. Kemudian bersatu lelaki dan perempuan itu dan dukhul ia dengan nikah yang tiada wali tadi, nescaya lazim mahar mithil, yakni bayar lelaki itu akan isi kahwin sebagaimana membayar isi kahwin yang sah nikah bagi perempuan yang seumpamanya. Bayar macam mana selalu orang duk letak Malaysia berapa? RM80 ke apa dulu kahwin? Ha? 100 dah ni. Lama tak kahwin lupa. Dan tiada bayar dengan mahar musamma kerana binasa nikahnya. Dan kerana hadis yang telah dikeluarkan. Jadi bayar dengan nikah yang biasanya orang dah letak, bayar dekat tu ya. Tak payah mahar yang pelik-pelik, yang asing-asing, yang bukan biasa, tak payah. Dan kerana hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dengan dikatakannya hasan, dan hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim serta dikatakan oleh keduanya sahih akan dia. Bermula lafaz hadisnya begini: fa in dakhala biha falahal mahru bimastahalla min farjiha. Maka jika dukhul seorang dengan nikah yang batal tadi, yakni nikah tiada berwali itu, maka bagi perempuan itu isi kahwin dengan barang yang halal daripada farajnya. Kena bayar juga mas kahwin sebab pi mengadakan hubungan dengan perempuan tu apabila dia kahwin dengan tanpa wali, yakni semacam isi kahwin perempuan dengan lelaki yang sah akadnya, iaitu kalau kiranya patut RM50, maka baginya RM50, dan jika lebih maka lebihlah pula, dan jika patut kurang maka kurang pula ikut harga semasa. Kata Al-Imam Al-Qastalani, dan gugur daripadanya dera, pukul atau rejam kerana syubhat yang berselisihan ulama pada sahnya. Umpamanya dia pakai mazhab lain, mazhab yang mengatakan tak perlu ada wali, cukup dengan adanya saksi, kan? Jadi ada pengantin lelaki, ada pengantin perempuan, ada ijab qabul, cukup dengan adanya adalah tukang angkat nikah tu ada, tapi dia bukan wali yang dilantik. Dia nikah ni tuan-tuan, dia kena ada wali. Wali ni sama ada wali dia panggil wali mujbir, wali yang boleh paksa, iaitulah bapa, yang boleh paksa anak dia kahwin. Wali yang dekat dia panggil wali akrab, ataupun wali yang ab'ad. Wali dekat ni bapa, tok wan, dan kemudian abang dia, kemudian mailah wali-wali yang jauh sikit, pak menakan, sepupu sepapat, kalau dah tak ada orang lain. Mana pun dia kena ada wali. Itu bagi dalam masalah apabila nikah tersebut wali dia redha. Yang duk jadi sekarang ni kebanyakan dalam masyarakat, apabila dia kahwin wali dia tak redha, maka bila wali tak redha nak kena buat macam mana? Satu, dia boleh adukan kes tu kepada mahkamah, bagi tahu kata dia nak kahwin, pak dia tak pergi kahwin. Jadi dia tak mau pakai wali bapa dia nak minta izin mahkamah sebagai sultan, wakil daripada sultan untuk akad nikah kepada dia. Jadi hakim akan tanya, apa siapa tak mau pakai pak hang? Dia kata tak mau, pak saya tak setuju. Tanya pak dia pula kena panggil, duk bercara dalam mahkamah. Awak tak mau pergi menikah? Tak mau pergi menikah. Pasal apa? Pasal bakal menantu saya ni isak dadah. Maka hakim bila sabit kesalahan memang betul, ada bukti, maka dia takkan diberikan kebenaran juga. Sebab ada kesalahan-kesalahan yang tak sepatutnya. Ada penyakit AIDS, ada penyakit yang bahaya, ada salah laku yang banyak, kan? Ataupun memang sebelum ni dia adalah bekas banduan yang banyak buat salah, dan nampaknya dia tak ada harapan untuk dia ni nak insaf. Faham tak? Tak boleh pergi nikah. Menang dekat wali. Tapi kalau wali dia kata apa? Ni pasal apa tak mau bagi menikah anak-anak kahwin? Saya tak mau bagi menikah. Pasal apa? Pasal anak saya nak menikah dengan mamak saya Melayu. Ketika tu hakim ada hak untuk bagi kahwin anak perempuan dia dengan orang lain. Tak ada apa-apa mamak dengan Melayu apa beza? Orang enggak, bukan beruang.
Ada apa tak ada, berlambak lah. Nak menikah kena Melayu sama Melayu, ataupun mamak sama mamak. Mamak pula dia kata kena keturunan kena sama. Kalau pete dengan pete, tak boleh pete dengan ji. Ataupun sebaliknya, ada yang faham macam tu. Yang jenis kuat dari sudut keturunan. Bagi mereka melihat dari sudut keturunan ini sebagai kufu, nak menjaga keturunan mereka. Tak apalah, dalam masalah kufu ni khilaf ulama. Paling last kali ulama bahas, ulama kata kufu ni adalah satu agama. Tak sah kahwin dengan orang yang berlainan agama. Selagi dia ada satu agama, maka sah, boleh kahwin. Walaupun sebahagian ulama kata nak bagi keharmonian rumah tangga, maka kahwinlah satu agama, satu keturunan, ataupun apa-apa lagi yang ada persamaan. Tapi kita tengok kalau macam negeri kita lah ni kahwin campur berlambak dah. Kan? Bangla kahwin dengan Indon kahwin dengan Myanmar. Kan? Bangladesh kahwin dengan Filipin. Campur lah, tambah duduk negeri kita lagi macam-macam percampuran. Setengah okey, setengah tak okey. Saya masa nak kahwin dulu, mak saya suruh kahwin anak mami. Saya kata, carilah anak mami yang mengaji agama. Masa tu susah sangat nak cari. Minta maaf cakap. Saya kata, masa tu tak ada. Saya tak tahu kat mana ada anak mami yang pergi mengaji sekolah Arab, sekolah agama. Kira macam susah nak dapat. Saya tak mahu, kalau tak mengaji agama, saya tak mahu. Masa saya nak kahwin tu, saya syadid sikit. Kalau hang tak mengaji agama, bini aku tak mahu mengaji. Tak mahu kahwin. Pasal apa? Yalah, kita dah mengaji agama, kita mahu yang mengaji agama. Mak saya pula masa tu, dia jenis tak boleh. Tak boleh, kena mau keturunan kita kak. Allah. Saya kata tak apa, pergi cari anak mami mana-mana mengaji pondok. Lepas-lepas tu ada lah, tapi masa saya tu saya susah nak dapat. Tak tahu tak mana ada. Tapi secara umum tengok macam payah nak dapat. Zaman saya keluar pergi mengaji, mana ada orang hantar anak sangat pergi mengaji agama. Gagah kalau mengaji pun macam sekolah Al-Masyur, sekolah menengah Al-Masyur, macam tu je lah. Kalau tak pondok ni, tahfiz pun tak tumbuh sangat. Zaman tu payah nak cari tahfiz ni. Lah ni je banyak, Alhamdulillah. Masyarakat kita sedap, ramai yang mengaji agama. Kan? Dulu susah. Tu pun kahwin, mak saya kata apa? Pelamin nak buat tahu dah. Saya kata pelamin pun tak nak. Nak buat pelamin, mak duduk dengan bapak, sanding lagi sekali. Saya tak boleh. Tunggu saya kata tak boleh ada pelamin. Yang ni semua tiru budaya orang bukan Islam. Maka tak ada pelamin. Maka bila saya kahwin tu, di kampung saya, kampung apa lah. Adalah kot dekat-dekat ni, tak ada abang kampung apa, yang marah orang. Kan? Kira macam pelik tau. Orang lain semua buat kahwin, semua ada pelamin. Semua ada bersanding. Saya kahwin tak ada bersanding. Semua ada pelamin. Tak ada lah kata bagus, tapi kita nak praktik lah apa kita belajar sikit sebanyak kan. Tapi tinggal lagi sampai orang rasa pelik ni kenduri apa, orang kenduri tahlil lah. Dah kenduri kahwin. Kenduri kahwin apa, tak ada sanding-sanding mak. Tak apa lah. Bini pula dia main hantar main pakai dengan purdah, pakai dengan jubah. Tu dia tutup nampak mata ya. Memang jakun gila. Kita pun bawa bini masuk dalam bilik. Depa pun nak pergi tengok yang jantan. Saya kata siapa nak pergi tengok porno ada dalam bilik. Maplek ada sini bawah. Yang tengok duk pi dah laki bini duk pi nak pergi tengok porno. Saya kata abang nak pergi mana? Dah nak pergi tengok porno lah. Tak ada. Maplek ada sini, jantan tengok jantan, perempuan tengok perempuan. Suruh pergi tengok bini aku. Yang tu suruh aku seorang yang tengok. Oh, punya jahiliahnya masyarakat kita masa tu. Gatai nak pergi tengok bini orang. Orang dah sembunyi bawah dalam bilik. Nak pergi tengok pula bini orang dalam tu. Faham-faham lah kan. Tapi nak buat macam mana dah jenis tak pernah mengaji agama. Dia tak tahu batas halal haram. Sebab, yalah. Tapi lah ni, kembali balik kepada jahiliah. Kita tengok sebelum-sebelum ni banyak dah pakai tudung. Lah ni mula dah kepala dogoi tak pakai tudung. Duk mula balik lah. Kalau sebelum ni banyak dah orang duk mula sedap. Tak buat sanding-sanding. Orang tak buat dah pelamin-pelamin. Orang jaga bagus. Ni duk main balik lah. Dia macam tu lah. Dia akan ada satu masa dia main angin. Pakak-pakak buat. Esok pakak-pakak faham. Tak buat. Esok ustaz-ustaz mau duk bantai-bantai. Banyak tak buat. Esok lama sikit jadi pula. Macam tu lah. Pasang surut lagi dunia tak kiamat. Cubalah dekat mana boleh. Hak paling susah sekali kalau kenduri kahwin ni, iaitulah nak asingkan laki dan perempuan. Yang tu hampir-hampir mustahil.
Orang dah bubuh, dah tempat laki, tempat perempuan, dia mai. Dah kami laki bini nak makan sekali. Orang macam tu kena abang kedai apa? Kedai tom yam ada kat luar, pi open table, bayar sendiri, pi duduk dengan tok laki dengan bini hang, pi minta kedarah kat situ. Mana boleh kenduri kahwin, majlis-majlis perlu diasingkan lelaki dan perempuan. Tapi susah bila kita buat, orang dia anggap, oh payah, tak apa, kami tak mau main. Jadi macam tu lah dah. Susah. Nak jaga hak tu antara benda yang susah. Tabarruj dan sebagainya, na'udzubillah. Bukan senang lah, tapi kalau kita boleh jaga, takat mana mampu jaga, jaga. Anak cucu kita kalau kahwin, kita boleh bagi tahu suruh jaga, jaga takat mana boleh. Ni siap dengan buat apa lagi? Buat karaoke, panggil pondan-pondan pula main menari pula lagi. Yang tu lagi teruk. Kan? Tak betul lah. Benda-benda yang tak sepatutnya. Baik, lain kali. Dulu kita ada cerita panjang dah pasal hal kenuri. Kata Imam Abu Hanifah, jikalau menikah perempuan itu akan dirinya, padahalnya ia perempuan merdeka lagi cukup umur dan berakal, atau diwakilkannya orang lain kahwinkan dirinya, nescaya harus nikahnya dengan tiada wali. Wali yang dimaksudkan di sini iaitu wali bapak dia tu, wali nasab dia tu. Wali nasab dia tak izin, dia nak kahwin juga, lalu dia pi dekat siapa-siapa yang boleh tolong jadi wali angkat nikah. Dia pi, dia kata macam ni, tolong nikahkan saya dengan orang ni. Maka kata dengan Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah tu pengasas mazhab Hanafi lah, dia kata sah. Di banyak orang pakai macam ni lah, duk pi Siam lah, di mana kah. Maka ataupun pi pejabat agama di Thailand, minta supaya depa, tapi perempuan tu kena cakap, dia sendiri kena cakap di mulut dia, tolong nikah saya dengan orang ni. Dia kena cakap, kena ada lafaz, kena ada akad. Dia sendiri kena redha untuk diri dia, untuk dikahwinkan dia kena bercakap. Rumit jugalah keadaan-keadaan yang macam ni. Dan kata Abu Yusuf, Qadi Abu Yusuf, anak murid kepada Imam Abu Hanifah, apa dia kata? Pada mula-mulanya berkata ia tiada sah nikah melainkan dengan wali. Apabila ia ada berwali, kemudian kembali ia berkata ia sah nikah dengan tiada wali. Ini dari sudut mazhab Hanafi. Apa hukumnya apabila sultan menjadi wali nikah? Sultan ni siapa? Sultan lah. Sultan ni merujuk kepada pemimpin. Memang sultan betul-betul, ataupun siapa-siapa yang dilantik oleh sultan sebagai wakil. Maka qadi daerah, naib qadi, tok naib yang duk juru nikah ni, depa bukan qadi, dia panggil naib qadi. Kerja dia adalah juru nikah. Faham tak? Kerja mereka adalah juru nikah. Mereka membantu kerja tok qadi. Qadi ni ada macam-macam benda dia nak kena buat. Maka mereka ni akan membantu qadi untuk angkat nikah. Juru nikah dia panggil. Setengah tempat dia tak panggil naib qadi, dia hanya panggil juru nikah saja. Tak kisahlah. Maka mereka ini adalah wakil kepada sultan, walaupun negeri itu tidak ada sultan. Di Malaysia kita tak boleh kata negeri tak ada sultan. Negeri-negeri yang ada governor, yang tidak ada sultan, maka dia punya sultan dia adalah yang di Pertuan Agong. Macam negeri kita, maka dia punya sultan dia adalah yang di Pertuan Agong. Yang di Pertuan Agong tu lagi besar daripada sultan, sebab dia agung kepada semua-semua negara. Sekurang-kurangnya negeri itu apabila ada pemimpin yang merupakan wakil kepada sultan, maka dikira sultan jugalah. Wahai saudaraku, ada kalanya sultan atau wakilnya boleh menjadi wakil nikah, wali nikah perempuan-perempuan yang ada walinya ataupun yang tiada walinya. Maka sultan yang menjadi wali nikah bagi perempuan yang berwali itu ialah seperti perempuan yang berselisih dengan walinya, maka enggan walinya nikahkan akan dia. Bergaduh, bapak dia nak suruh nikah dengan orang lain, yang si budak perempuan ni nak nikah dengan orang lain. Tu dia, mereka masing-masing dah ada mereka punya pilihan. Akhirnya dia tak mau nikah agak yang mana bapak dia suruh, dia kira nak lari kahwin dengan lelaki tu. Maka dalam hal ni, sekiranya pada masa itu sultan menikahkan dia, okey, maka sabit dengan hadis ni, demikianlah hadisnya
telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, maka jika berkelahi mereka itu, yakni berlawan seorang perempuan dengan walinya, dengan bapa dia contohnya, iaitu perempuan itu mahu berkahwin dan walinya tidak mahu mengahwinkan dengan lelaki itu, maka sultan wali bagi mereka yang tiada berwali baginya. Kalau zaman kita sekarang, kes perlu dinaik kepada mahkamah. Mahkamah yang buat keputusan, hakim mahkamah tu dianggap sebagai wali. Dia yang buat keputusan sama ada budak ni boleh kahwin ataupun tidak. Silakan azan. Rehat sat. Masalah sultan atau wakilnya menjadi wali nikah. Kata Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Um, dan pada hadis dalam masalah 105 itulah dalil atas bahawasanya lazim atas sultan apakala berkelahi antara wali dengan yang diwalikannya, ia tilik. Sekiranya wali nikah itu tidak mahu nikahkan, mahulah sultan menyuruh nikahkan orang yang diwakilkannya itu. Sekiranya menikah wali itu akan dia, maka ialah hak yang telah ditunaikannya. Maka jika tidak dinikahkannya, maka ialah hak yang telah dienggankannya. Maka atas sultan menikahkannya atau diwakilkannya satu wali lain daripadanya menikahkan. Lepas tu saya kata, bukan nak membela, tetapi sepatutnya perlu ada, orang panggil apa, toleransi, perlu ada perbincangan dengan cara yang terbaik nak menikah. Selalu yang akan jadi masalah apabila nak menikah, nak jadi bini nombor 2, mak ayah mana pun dalam dunia ni takkan bagi. Tambah-tambah nak jadi bini nombor 3, bini tu pun dah satu hal dah. Hak bini nombor 1 ni nak bagi izin kat bini nombor 2 orang nak bermadu dengan aku, hak tu satu bab dah. Belah bini dia tu, suruh kira lagi belah mak mentua dengan pak mentua belah bini nombor 1. Kemungkinan lah. Hak tu pula nanti ada pula yang nak main cucuk, awak hang bagi, awak hampir bagi. Macam tu satu hal dah. Satu hal. Ni saya tak bukan nak bela, saya nak cerita suasana. Dari satu sudut pula, yang si bini yang nak jadi nombor 2, nombor 3 nak bermadu ni, tadi belah bini ada sedia ada nombor 1. Hak mai bini nombor 2, nombor 3, nombor 4 yang nak tambah ni pula, mak bapak dia pun kalau tahu, mak bapak dia kata, awak nak pergi jadi bini nombor 2, awak nak pergi rosak rumah tangga orang, awak macam tu lah dah. Faham tak tuan-tuan? Kahwin 2, 3, 4 ni jadi satu jenayah besar, lagi teruk pada bunuh orang, lagi teruk pada duk buat benda-benda jenayah yang lain. Takat rompak bank tu kira macam okey lagi, kalau ada isu pergi masuk berita sat lah. Tapi kalau ada pasal nikah lain, tu tengok televisyen, berbulan-bulan cerita pasal dia dengan bini dia, dengan mak mentua dia, dengan mak mentua, bapak dia, mak dia, pak mentua, tok nenek moyang semua kaum kerabat. Allahu Akbar. Dengan setan-setan kot lain semua berlambak masuk jambak. Inilah duk bagi lingkup. Maksudnya kehidupan keluarga tu akan jadi lingkup disebabkan masyarakat kita duk jaga habuan nafsu. Saya sendiri secara peribadi, saya tak pernah menggalakkan orang untuk menikah lain. Tanya kawan-kawan saya, siapa-siapa duk main belajar, ada saya kata, pi nikah 2 bagus you. Tak, saya tak pernah. Bahkan ada di kalangan murid-murid saya mai tanya, saya kata fikir habis-habis kan, nampak nak menikah lebih-lebih apa kena fikir banyak kali. Duk sembang ni, dia seronok, bini banyak, dia lah seronok, banyak cantik muka. Dia nampak dan seronok, dia tak nampak dan seronok. Sebab tu dalam nikah ni tak ada siapa boleh angkat tangan bagi tahu kata, aku paling terror sekali dalam menjaga rumah tangga. Jangan cari pasal, jangan takabur. Jangan duk berani cakap macam tu. Sekali Tuhan hantar mai, tak payah tsunami lah, hantar mai banjir sikit-sikit pun tergolek kita. Hujan lebat sikit pun tak apa dah. Bab-bab rumah tangga ni jangan buat main. Jadi benda ni bukan benda buat main-main. Rumah tangga ni dalam banyak hal orang boleh handle masalah pejabat, masalah tempat kerja, masalah masyarakat. Tapi bila main nak handle masalah rumah tangga ni, satu benda yang dia, ujian dia amat dahsyat. Siapa pernah hadapi dia tahu.
Kita yang menghadapi dan kita duk dengar masalah orang, Allah dahsyat. Ujian dia memang dahsyat. Teringin, bohong kalau ada orang tak teringin. Bohong. Asasnya orang suka. Sebab tu Quran ada menyebutkan keharusan. Tetapi nak buat dia banyak syarat, banyak benda. Ya, walaupun kadang-kadang akan ada berlebih kurang. Paling mereka akan kata apa? Orang lelaki ni kalau nak kahwin lebih, dia kena berlaku adil. Adil tu apa dia? Adil adalah memberikan keperluan kepada keluarga mengikut keperluan. Bukan bini ni dapat kereta sebiji, bini ni pun kena dapat kereta sebiji. Tak. Kalau bini ni ada anak 10, kena beli bas biik dia. Kena beli kereta besar. Dia nak bawa anak-anak dia ramai. Kalau ni anak, bini ni anak dia seorang, ataupun dia kahwin tak ada anak, bagi motor ya, betul-betul. Bagi kereta pun kecil-kecil, abang dia nak pakai seorang. Itulah nama adil. Siapa kata kat dia ni hang bagi van, kat dia ni kena bagi van, kat dia ni kena bagi van? Tak betul. Ikut dia perlunya mana. Bukan kat dia ni bagi 500 berarti semua kena bagi 500. Itu bukan adil. Okey, bagi ikut keperluan. Lepas tu orang kata, mana boleh nak kasih sayang? Ada. Dalam bab kasih sayang tidak ada adil. Adil hanya bab dunia sahaja. Keperluan hidup. Bab kasih sayang, dia tak boleh adil. Turun ayat, engkau takkan boleh berlaku adil wahai Muhammad walaupun engkau bersusah payah. Nabi kata, ya Allah, aku pun tak boleh ya Allah, kerana aku sayang ke Aisyah lebih. Maka cabaran bagi isteri yang berpoligami untuk dia menjaga hati suami dia. Dah lah poligami, balik-balik hang duk maki dia 3-4 kandangnya. Kalau nasi kandang pun 2 kandang yang orang bawa, 1 kandang ada 2. Ni hang bagi 4-5 kandang jatuh tergolek lelaki tu, dia kuih lama, dia kuih meluat kat hang. Lama-lama dia duk balik rumah bini hak yang duk cakap lelok lah. Sebab tu laki pergi menikah nombor 2 tak semestinya bererti bini nombor 1 tu tak pandai layan, bini nombor 1 tu tak bagus. Tak. Masyarakat kita pula suka pandang hina. Orang kalau dia tengok ni dia ni laki dia menikah lain, mesti dia tak reti nak layan laki dia. Tak. Kita kena kembali balik kepada ini adalah qada dan qadar Allah. Itu rezeki suami dia. Sebab kadang-kadang perempuan dia kata, aku layan dah macam betul-betul punya, aku dah layan. Tapi dia menikah juga. Yang tu rezeki dia. Itu ketentuan Allah. Kalau dia dah kahwin dah lah. Janji dia buat bagi elok. Han tak boleh pergi tuduh sana sini, dan masyarakat tak boleh pandang hina kepada bini nombor 2. Oh, perampas. Mana ada istilah rampas? Itu hak dia dan itu adalah rezeki dia. Kita tak boleh hina bini nombor 1, kita tak boleh hina bini nombor 2. Ini masalah rumah tangga. Bila kita tengok orang jadi macam tu, ya Allah, aku tak kuat lah ya Allah. Kata lu betul sudah, ya Allah bagi kekuatan. Mudah-mudahan suamiku tak menikah lain. Sudah ha? Jangan duk pergi masuk campur dalam hal rumah tangga orang, pergi duk buat macam hero, heroin. Oh dia ni kena cerai, oh dia ni kena kahwin lain. Apa duk bagi pelingkuk rumah tangga orang macam apa? Pasal apa kita tak fikir untuk nak bagi rumah tangga orang jadi elok? Pasal apa kita nak pergi bubur pula bara api, pergi bubur bukan bara api. Pergi bubur apa? Bom jangka. Nak bagi lingkup rumah tangga orang. Wah kita seronok. Tengok ni, dah bercerai berapa banyak dah pasal bom jangka ni semua. Lepas pada tu kita nak tanggung apa esok di akhirat ni bagi lingkup rumah tangga orang. Saya tak bela, tapi jangan sampai kita menghina benda yang diharuskan dalam agama. Kita tak kata benda ni satu galakkan semua orang kena menikah ramai. Tetapi kalau dah jadi dekat siapa-siapa, sekurang-kurangnya kita, siapa mana-mana perempuan pun tak kuat. Oi, Aisyah tak pernah tengok muka Siti Khadijah. Asalnya kot. Baru Rasulullah kahwin tu, Siti Khadijah rasanya meninggal dah. Masa kahwin lah, mungkin pernah tengok, tapi masa Rasulullah kahwin dengan Aisyah masih lagi budak sikit. Mungkin dia pernah tengok. Dia tak tahu apa pun. Ketika Rasulullah hidup bersama dalam rumah di Madinah, Khadijah dah meninggal dah 3-4 tahun sudah. Dah meninggal dah di bumi Mekah. Tapi bila main satu ketika Rasulullah pernah cakap pasal Khadijah, ni pinggan lepas lagi pecah ni. Cemburu ke? Maknanya benda tu lumrah. Sebagai seorang suami dia faham, oh ada cemburu. Standardnya cemburu tanda dia sayang. Tu cerita tu bini Nabi tu.
Okey, berbalik pada perbincangan kita, ni dalam masalah orang yang menikah dia nak tambah. Dia tengok di sini tak boleh. Negara kita agak ketat dari sudut undang-undang, kalau nak menikah lain. Mereka pergi cari mana-mana tempat yang boleh. Yang kebanyakan kita dah tengok sebelum-sebelum ni, mereka pergi ke Thailand. Satu, mungkin mereka berpegang dengan mazhab Abu Hanifah yang kata tidak perlu mendapat izin daripada wali. Dan yang keduanya, mereka berpegang dengan pandangan bahawa wali ghaib, sekiranya perempuan tu ada jauh lebih daripada 2 marhalah daripada wali dia, maka dikira wali sebagai wali ghaib. Wali tak ada, maka ketika tu perempuan tu boleh melantik siapa-siapa untuk menjadi wali kepada dia untuk nikahkan dia. Walaupun ada perbincangan dari sudut hukum fiqah, ada kata sah, ada kata tak sah, tetapi secara asasnya banyak kekuatan yang mengatakan, banyak dalil yang menunjukkan bahawa boleh nikah tu dikira sebagai sah, dan inilah diperdebatkan dan dibahaskan oleh para alim ulama. Sebab tu dia kata kalau dia wali dia tak mau juga. Tengok ini cantik dia tajuk dia. Masalah wali enggan nikahkan dan wakilkannya dengan sebab ada dengan ada sebab itu bagaimana? Wali tak mau bagi kahwin anak dia, tapi dia kata tak apa, hampir tolong ni Tok Qadi tolong nikah anak saya. Yang tu kalau ikut okey ya. Kata Syafi'i rahimahullahu taala di dalam Al-Um, sekiranya wali nikah itu enggan nikahkan yang diwakilkannya kerana satu sebab, bolehlah sultan itu tilik padanya. Maksudnya perhati, sekiranya perempuan yang mahu nikah itu minta kahwinkan dengan lelaki yang sekufunya, bolehlah sultan nikahkan perempuan itu pada waktu enggan walinya. Dan jika wali itu hendak mengahwinkan perempuan itu dengan lelaki yang lebih baik sekalipun, maka wali itu punya sultan punya nikah tu dikira sebagai sah. Dan jika sekiranya perempuan itu hendak nikah dengan lelaki yang bukan kufunya, tiadalah boleh sultan nikahkan perempuan dengan lelaki yang bukan kufu itu pada masa walinya tiada suka. Tadi saya sebut soal kufu. Kufu ni yang tanpa khilaf di kalangan ulama, iaitulah seagama. Maksudnya kalau satu agama dikira sekufu. Sebahagian ulama membahaskan kufu dari sudut keturunan, dari sudut hartawan. Dia ni anak fakir miskin, mak bapak gelandangan duduk tepi jalan. Perempuan ni pula anak apa? Anak menteri, anak esko negeri. Nak kahwin dengan mak bapak dia duduk minta sedekah tepi jalan. Tak kufu. Faham? Yang ni Melayu, yang ni mamak pure ni main India madras punya. Siap kampung mana punya duduk memang India punya. Memang cakap Tamil hari-hari. Yang ni lain terus. Ya, ada ulama kira itu sebagai kufu. Sebab tu kadang-kadang bila menikah ni tuan-tuan, bila menikah tak sama keturunan, kadang-kadang suka duk perli. Sagi bini pula dia kata apa, tengoknya lelaki dia memang perangai mamak memang begitu, kata kat lelaki dia. Lelaki pula geram, dia kata Melayu-Melayu darat ni semua imam, perangai imam macam tu. Ada lah. Padahal tak ada kena mengena pun soal keturunan, perangai-perangai. Tetapi kalau mereka satu keturunan, bila marah mereka tak boleh perli dah keturunan. Mereka tak boleh perli dah pasal hartawan. Dia ni fakir ke miskin ke, hang kahwin kerana nak bolok harta aku ke, pasal masing-masing orang berada. Tetapi ulama kata benda-benda tu semua masih lagi dipetikai. Mai sebahagian besar ulama dia kata apa? Bak bangsa keturunan daerah tak pakai. Bak harta cantik tak cantik tak pakai. Betul-betul tanpa khilaf di kalangan ulama. Kufu itu dikira dari sudut agama. Nak kahwin kena Islam sama Islam. Islam dengan bukan Islam memang tidak sah. Itu tidak ada khilaf. Adapun dalam bab lain, ada ulama kata pakai, ada ulama kata tak pakai. Tambah, kalau tak sah, jam habis lah ni. Semua lah ni duduk menikah, mana ada sama. Dalam negeri kita saja mamak kahwin dengan Melayu ada berapa ribu pasangan. Bukan ribu, juta. Tak sah ha? Sah. Sebab mengikut pandangan yang muktamad, satu agama. Tapi kalau boleh bersatu dari sudut-sudut yang lain, itu lebih baiklah. Itu lebih baik. Hatta ada orang mempertikaikan sekiranya suaminya adalah di kalangan orang bukan keturunan darah keturunan Nabi,
adakah sah berkahwin dengan perempuan daripada darah keturunan Nabi? Orang panggil Syarifah. Suami dia orang biasa-biasa, pergi kahwin dengan Syarifah. Pun ada ulama pertikai, dia kata tidak, kufu, maka tak sah. Tapi ulama mengikut pandangan mu'tamad, oleh kerana laki ni pun orang Islam, perempuan tu tak kira Syarifah ke apa ke, Syarifah ni keturunan Nabi lah. Lepas tu daripada di belakang tu ada Al-Al tu, Al-Haddad, Al-Saggaf, Al-apa-apa lah. Kita Al-Filfilani ya. Yang tu tak pakai. Kan? Mereka ada Al-Al Arab ni tu. Jadi kalau biasanya yang tu, maka mereka ni keturunan. Jadi ada yang mempertikaikan bahawa tak boleh. Sebab dibanding dengan di Malaysia, di Indonesia lagi ramai orang perempuan ataupun orang keturunan Nabi. Suatu ketika dulu daripada Yaman, keturunan-keturunan Nabi ni, banyak yang mereka berhijrah duduk di Indonesia. Indonesia ni ramai sangat Habib-Habib ni, Syarifah-Syarifah ni. Jadi dibahas di sana, adakah sah kahwin dengan orang-orang biasa Melayu ke apa keturunan, kahwin dengan perempuan Syarifah? Ada kata sah, ada kata tak sah. Mengikut pandangan mu'tamad, sekiranya mereka Islam sama Islam, maka kahwinnya sah. Yang tu saya tak tahu macam mana dia izinkan. Yang tu saya pun macam duk bertanya, tapi saya tak jumpa point lagi. Macam mana di Indonesia membenarkan orang Islam kahwin dengan perempuan Kristian? Sebab mereka, saya tak faham, mereka kira ahlul kitab. Mereka kira Kristian di sana ahlul kitab. Jadi hukum dia sah untuk kahwin dengan ahlul kitab. Adakah Kristian yang ada di Indonesia itu boleh dikira sebagai ahlul kitab? Kalau ikut ulama-ulama kita, banyak mengatakan tidak. Sebab mereka tidak berpegang dengan kitab Taurat yang sebenar ataupun Injil yang sebenar, ataupun yang ubah sikit-sikit ke, kira nampak mirip kepada yang lebih betul. Tak, memang dia. Sebab Bible yang ada sekarang hampir 100% diubah. Diubah. Maka jadilah mereka ni bukan ahlul kitab. Tentu dia punya point. Jadi kalau di Malaysia memang tak membenarkan. Sebab Malaysia tidak mengiktiraf orang bukan Islam, tak kira mana-mana agama, sebagai ahlul kitab. Maka tak boleh. Cuma itu tengok dalam media masa, tapi lama dalam cerita, ada satu artis tu, dia lelaki Islam, dia kahwin dengan bini dia Kristian. Hari Jumaat dia bawa anak dia pergi masjid, hari Ahad bini dia bawa anak dia pergi gereja. Dan dalam wawancara tu beritahu, dia bertanya ke anak dia, ikut bapak ke seronok, ikut mak ke seronok? Anak tu kata ikut mak seronok. Sebab pergi gereja ada nyanyi-nyanyi, ada makan, ada nyanyi-nyanyi. Kan dia pergi gereja, dia baca-baca nyanyi-nyanyi je. Apa dia nyanyi tak tahulah. Kalau pergi masjid kena pancung lah. Ustaz dia main khutbah taruh dia duduk ataupun pergi tidur. Dia tak faham. Tak boleh lari-lari apa semua. Jadi dia rasa macam tak seronok. Kita duk rasa macam bimbang. Macam mana anak-anak dia nak tumbuh membesar, nak ikut mak dia kan nak ikut bapak dia? Maka dia akan jadi satu hal pula, yang tu lebih baik kita elakkan, supaya agama Islam membenarkan lelaki Muslim sahaja yang menikah dengan perempuan ahlul kitab. Dengan harapan biasanya perempuan akan ikut lelaki, maka pujuk si perempuan tu lama-kelamaan dia masuk Islam. Itu sepatutnya. Lepas tu dibenarkan kahwin dengan perempuan ahlul kitab. Dari sudut dakwah nak tarik. Tapi yang betul-betul siapa nak tarik siapa, saya tak tahu. Ada di sini pun kita tengok kahwin, yalah mereka bukan Islam, kahwin dengan perempuan Islam. Kokotlah perempuan Islam tu nak bimbing laki dia pada agama. Tak. Lala tengok laki tu macam bagus sikit, bini lagi teruk pada laki. Nak tengok sendiri. Tengok dengan mata kepala sendiri. Tapi itu bagus sikit, nasib baik si suami tu masuk Islam. Kan? Sepatutnya dah mereka dah ajak orang masuk Islam, bimbinglah kawan tu masuk Islam dengan cara yang terbaik. Kan? Dia kata sekiranya perempuan yang mahu nikah itu minta kahwinkan dengan lelaki yang sekufunya, bolehlah sultan nikahkan perempuan itu pada waktu enggan walinya. Dan jika wali itu hendak mengahwinkan perempuan itu dengan lelaki yang lebih baik sekalipun, dan jika sekiranya perempuan itu hendak nikah dengan lelaki yang bukan kufunya,
tiadalah boleh sultan nikahkan perempuan dengan lelaki yang bukan kufu itu pada masa walinya tiada suka. Masalah, nikah pasti dengan berwali itu apa dalilnya? Kata Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam menunjuklah ayat-ayat Al-Quran yang akan datang ini atas bahawasanya tiada bagi perempuan yang merdeka itu boleh menikah akan dirinya. Maka ayat-ayatnya itu ialah firman Allah Ta'ala, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Bermula orang-orang lelaki itu memerintah atas perempuan dengan apa-apa yang telah dilebihkan oleh Allah akan setengah mereka itu atas setengahnya. Surah An-Nisa ayat 34. Di sini ayat ni menjadi dalil lelaki itu lebih tinggi darjatnya daripada perempuan. Maka perempuan tak boleh nak mentadbir diri dia, maka dia tak boleh bagi izin dan sebagainya. Dia guna dalil ni lah. Keduanya firman Allah Ta'ala, fankihuhunna biizni ahlihinna. Surah An-Nisa juga ayat 25. Maka hendaklah nikah sekalian kamu akan perempuan sahaya itu dengan izin tuan penghulunya. Jadi ayat ni pada asalnya cerita pasal hamba-hamba apa semua, tapi pasal umum daripada makna dia pada zahir, fankihuhunna, kahwinlah mereka dengan izin ahlinya. Maka mereka merujuk ahli itu tak kira tuan dia ke, bapa dia ke, maknanya kena izin daripada wali dia. Wali ni sama ada wali itu adalah bapa dia ataupun orang yang boleh izin nikah, ataupun termasuk juga siapa-siapa ada hamba, tuan dia dikira sebagai wali. Ataupun siapa-siapa bela anak yatim, maka dia diamanahkan untuk jaga anak yatim, maka dia dikira sebagai wali kepada anak yatim tersebut. Tetapi berbeza dalam bab anak yatim punya wali untuk jaga budak tu sahaja, bukan wali untuk menikahkan budak tu. Itu dia punya konsep dia tak sama. Yang ketiganya firman Allah Ta'ala, wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Dan apabila sudah kamu ceraikan akan perempuan dengan talak satu atau dua, maka telah cukup iddahnya, dan perempuan itu mahu kembali kepada berkahwin dengan suaminya yang pertama dengan isi kahwin dan nikah yang baru, maka janganlah sekalian kamu, hai wali-wali yang menikahkannya, menegah tidak beri kembali nikahnya akan suaminya yang pertama itu, apabila sudah sama-sama suka mereka itu dengan ma'ruf, yakni dengan akad yang halal dan isi kahwin yang baru. Ayat Quran banyak. Di sini timbul khilaf masalahnya nak bagi kahwin. Sebab tu saya nak bagi tahu masalah rumah tangga, mak bapak tu suruh masuk, duk buat keputusan yang muktamad. Tambah-tambah kalau anak-anak tu dah bercerai. Mereka dah bercerai, mereka nak bercerai. Kenapa macam ni? Ayah tak mau masuk campur dalam hal punya perceraian. Sekiranya yang tu hang punya pilihan. Kami suka kalau boleh jangan bercerai. Dan dalam masa yang sama tak ada masalah. Tapi bila berlaku perceraian, kami tak masuk campur. Kita cuma memudahkan cara kalau itu hampa punya pilihan. Sebab kadang-kadang setengah-setengah mak bapak benda kecil-kecil masuk campur, akhirnya berlaku perceraian. Benda kecil ya. Betul lah anak dia, laki dia pergi tampak anak dia. Salah. Sang sepatutnya sebagai bapa pergi, abah nak bagi nasihat. Tu salah duk pukul-pukul. Buatlah bagi elok apa ke bagi nasihat. Manusia kadang-kadang tersilap. Oh tak ada, ambil pukul anak aku, jaga, minta cerai. Minta cerai. Lepas tu mereka punya jiwa, kekosongan jiwa, anak mereka apa semua. Ada kita nak ambil tahu? Kita tak ambil tahu. Yang kita duk nak, sokong ke arah cerai. Lepas cerai pun kita tak ambil tahu. Akhirnya mereka hidup sengak-sengak, mereka duk baik balik, mereka duk berzina. Apa kita nak jawab? Yang si laki tu nak jumpa anak dia. Lepas tu dalam nak jumpa anak, sekali dengan package, sekali dengan jumpa mak. Lama-lama duk pergi tidur di hotel sana, hotel sini. Tak kahwin, berzina. Na'udzubillah. Kan benda-benda macam ni boleh berlaku, na'udzubillah. Jangan Tuhan uji kita. Siapa-siapa pun dalam hidup mungkin boleh berlaku ujian-ujian yang macam ni. Lepas tu jangan duk bela sangat. Ni bela, kami keturunan kami tak bisa buat. Boy, macam bagus ingat kami keturunan. Manusia ni ada baik, ada silap. Cari stesen tak jumpa.
Kata Syafi'i, dan telah berkata setengah daripada ahlul ilmi bahawasanya ini ayat yang ke-231 turun ia pada Ma'qal bin Yasar. Adalah Ma'qal itu ada mempunyai seorang saudara perempuan, maka dinikahkannya dengan saudara sepupunya. Tiba-tiba kemudian daripada sudah bersama-sama beberapa lamanya, sudahlah ditalakkan oleh suaminya akan saudaranya yang perempuan itu. Apakala telah cukup iddahnya kedua orang laki isteri yang cerai tadi, habislah. Kalau nak baik balik pun lepas 3 bulan, 3 kali suci, kena angkat nikah lain. Sudahlah sama-sama mahu kembali bernikah semula, maka Ma'qal pun enggan, tak mahu menikahkan adik dia dengan sepupu dia tadi tu. Sudah, hari tu dah bagi hamba kahwin, hamba gaduh-gaduh semua, hamba bercerai-cerai. Dan ni aku tak mau bagi kahwin. Kata dengan Ma'qal ni. Maka Ma'qal pun enggan, tak mahu menikahkan. Dan berkata ia kepada saudara sepupunya yang mahu kembali nikah itu, telah aku nikahkan kamu dengan saudaraku yang perempuan, dan telah aku lebihkan kamu atas orang lain. Aku tak bagi kahwin dengan orang lain, aku bagi kahwin dengan hang. Macam-macam pula tu. Aku beri akan kamu nikah dengan saudaraku itu, kemudian kamu ceraikan dia, maka tidaklah sekali-kali aku mahu menikahkan engkau selama-lamanya. Maka turun ayat surah Al-Baqarah ayat 232, tak boleh. Kalau mereka nak berbaik balik, kena menikah balik kat mereka. Walaupun kita tak apa-apa nak setuju, tapi janji mereka setuju, yang nak hidup mereka, bukan kita. Kata Syafi'i, pada ayat ini menunjukkan atas nikah itu sempurna ia dengan redha wali dan redha perempuan dan lelaki yang mahu nikah. Dia kena ada redha sama-sama semua kaum keluarga ni, maka yang tu lebih sempurna kehidupan. Bila duk bergaduh-bergaduh itulah jadi masalah. Allahu Akbar. Doa minta Allah Ta'ala bagi rumah tangga kita sampai mati tak bergaduh-bergaduh. Boleh selesai, alhamdulillah. Masuk campur je orang-orang lain, memang siapa pun susah nak mempertahankan rumah tangga. Masalah, wali nikah itu siapa-siapa ia? Siapa dia yang boleh jadi wali ni? Kata Nawawi, ini tajuk terakhir sikit, nanti kita sambung pada siri akan datang. Kata Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Minhaj, dan yang lebih elok, yang lebih mustahik, yang lebih berhak daripada sekalian wali itu, nombor 1 bapak. Bapak ni dia punya wali dia kuat sampai dia boleh paksa anak dia menikah. Tanpa pengetahuan anak perempuan dia, dia pergi mana-mana tempat, dia cari laki mana-mana, dia buat akad nikah, anak dia tak tahu. Lalu dia balik laki tu, ni laki yang aku dah bagi kahwin lah. Perempuan tu pun terkejut lagu tu, sah tak? Walaupun tak elok buat lagu tu, terkejut kawan tu. Bincang dengan cara baik tu lebih baik supaya harmoni. Maka wali itu ada hak untuk buat macam tu. Nombor 1 bapak. Maka bapak ni dibagi sebut sebagai wali mujbir, yang boleh memaksa anak perempuan dia kahwin. Yang keduanya Tok Wan. Yang keduanya Tok Wan, nenek datuk, yakni bapak bagi bapak, bukan bapak bagi mak. Dia dari sudut keturunan wali yang kuat, siapa-siapa sebelah bapak. Siapa-siapa sebelah bapak, bukan sebelah mak. Sebelah mak tak ada kekuatan. Kekuatan dia duduk sebelah bapak. Sebagai contohnya, saya ada kakak. Saya ada beberapa orang kakak contoh. Dan saya ada abang. Mereka semua adalah satu mak dan bukan satu bapak dengan saya. Mereka bapak lain, mak sama dengan saya. Bapak saya lain. Tiba-tiba berlaku perceraian, perkahwinan antara kakak-kakak saya. Contoh kakak-kakak saya, ya, wali lain semua tak ada. Yang tinggal abang saya. Maka abang saya yang boleh bagi kahwin mereka ni semua. Saya ada adik lelaki mereka, tak boleh. Saya adalah saudara sebelah mak. Saya bukan saudara sebelah bapa. Yang kuat lagi bapa dengan mak sama lah. Yang kedua bapa. Yang ketiga saudara sebelah mak, yang tu tak ada kekuatan. Tak boleh. Kena buat baik dengan orang-orang ni. So nak kahwin, nak apa, nak cari orang tu. Nombor 3,
saudara lelaki seibu sebapa. Yang keempat, kemudian saudara lelaki sebapa. Abang, lepas Tok Wan sebelah bapa, mula bapa, lepas itu Tok Wan sebelah bapa, lepas itu saudara, maknanya abang dia ataupun adik dia yang sama-sama satu mak satu bapa ataupun satu bapa. Kemudian anak saudara, yakni anak bagi saudara seibu bapa. Yang abang tadi punya anak, anak menakan. Kemudian bapa saudara, yakni bapa saudara kepada bapa kita. Pak menakan belah bapa. Dan last sekali, anak menakan bukan sepupu, yakni anak kepada pak menakan. Berarti sepupu dia jadi wali pun boleh, anak-anak pinak dia pun semua mati, katalah si yang perempuan ni punya waris, lepas tu dia nak kahwin pun boleh, dia nak jadi wali pada perempuan tu pun boleh, dia boleh jadi orang yang berhak menerima harta pusaka. Sepupu ni jangan buat main, kuat kau. Banyak benda jawatan dia boleh pegang, 3-4 jawatan dia boleh pegang. Tapi dari satu sudut yang lain, dengan sepupu ni kena jaga batas-batas aurat, tak boleh tengok macam mana orang luar juga. Panjang lagi duk cerita pasal wali-wali. Kalau saya baca ni besok bagi tak habis, dia akan jadi panjang. Maka sekurang-kurangnya kita faham ulama meletakkan bapa tu sebagai satu kehormatan kepada anak tersebut. Maka mintalah izin. Minta dengan cara baik. Kalau dah mak bapak tak bagi, maka ada jalan lain pula. Maka kena rujuk kepada pihak berkuasa agama, tanya apa jalan penyelesaian. Saya tak boleh bagi tahu kat tuan-tuan macam ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kenal mana-mana perempuan, tuan-tuan mak pak dia tak suka, pergilah menikah di Thailand. Saya tak boleh cakap begitu. Itu satu anjuran yang tak betul. Saya kena kata yang terbaiknya, hang berkenan satu perempuan, tanya mak pak dia dulu. Kan? Buat cara yang terbaik, bincang cara kau elok. Tiba-tiba tak dapat persetujuan. Sedangkan hati ni nak sangat-sangat. Rasa tak boleh nak berpisah. Mau sangat-sangat. Nak kahwin juga. Maka di sana, dalam negara kita, ada saluran-saluran yang membenarkan boleh mereka kahwin dengan cara yang halal, yang baik. Maka rujuklah pejabat agama. Ingat tu tanya saya. Ni mereka dah telefon saya ni. Bab-bab ni semua. Saya kata minta maaf, saya bukan orang kerja pejabat agama. Saya tak tahu undang-undang terkini lah apa. Saat lagi saya duk bagi petua, saat lagi jadi apa-apa buah kepala aku. Oh leceh. Maka kita sarankan dalam hal-hal ni, rujuklah pejabat agama. Tanya mahkamah syariah, apa nak buat dalam masalah ni? Kami nak kahwin, mak pak kami tak setuju. Tanya tengok apa mereka nak kata. Nombor satu, hormati hak mak bapak. Pergi minta izin, cakap elok, bincang cara elok. Dah tak ada persetujuan, tanya pejabat agama, macam mana kalau kami nak nikah juga. Minta mereka yang ada authority untuk bagi saranan apa nak buat. Saya tak berani kata. Lagi saya cakap, orang akan anggap saya ni menyalahi, macam lebih-lebih pula daripada pihak berkuasa, maka akhirnya dia jadi fitnah pada agama. Saya tak mau terlibat. Saya cakap macam tu. Cuma kadang-kadang bila orang tanya hukum, ada hukum yang dalam kitab kata sah, kita boleh abang. Cuma apa-apa lebih baik rujuk pada mahkamah syariah. Ada orang dia bercerai talak 3, mai jumpa saya. Kita ikut hukum zahir. Oh, dia 3 kali dah talak. Kita 3 kali talak, 3 kali ya. Tiba-tiba depa pi, saya senang ya. Kalau apa-apa pun saya kata okey, saya nampak macam talak 3, tapi pi report dulu pejabat agama. Masuk mahkamah dulu, biar hakim tanya soalan yang munasabah, yang lebih detail. Setelah hakim cek balik, tuan-tuan tahu jadi apa? Baru talak 1. Kadang-kadang baru talak 2. Tak kenaya, kita silap menilai. Kan? Kadang-kadang dia talak tu dalam keadaan isteri dalam keadaan haid. Yang dipanggil sebagai talak bid'ai, disuruh rujuk balik, apalah lugu tu lugu ni. Sat. Biar pada zahirnya kita dengar macam lain, tapi bila pergi mahkamah, dia ada banyak sudut yang dia akan cek. Maka benda-benda tu kadang-kadang bercerai, tapi tak mau habaq kat mahkamah syariah. Lepas itu dah jatuh dah 1 talak,
Mai tanya saya akan kata apa? Sila report dan buat aduan, kata kami pernah ni, apa-apa, tengok apa mahkamah nak kata. Okey, dah sabit dah. Sehingga kan setengah-setengah orang bercerai dah banyak kali dah. Tetapi dia duk simpan, dia terlupa. Oleh kerana dia tak report kepada pejabat agama dan kepada mahkamah syariah. Akhirnya rupanya mereka ni dah cerai dah banyak kali, tak report. Apa kita tahu ya, kita sama-sama kita tahu. Lepas tu kita sama-sama kita buat keputusan yang dulunya tak pakai tu. Sebab yang masa tu aku kata dia ikut kepala otak dia. Sedangkan rupanya hakikatnya duduk dalam rumah tangga telah bercerai berkali-kali, lebih daripada 3 kali. Akhirnya duduk dalam sebumbung, dalam keadaan haram, sentuh menyentuh, mengadakan hubungan, apatah lagi melahirkan anak yang tak sah. Jadi rumit sikit lah dalam hal-hal rumah tangga ni. Apa-apa pun kalau mai kena cerita detail, lepas itu kena rujuk pejabat agama. Okey? Tapi sikit sebanyak hukum, kita hitang hukum tu, apa yang ada dalam kitab kita jawab lah. Dari sudut praktikal ni kadang-kadang ada benda yang dilihat dari pelbagai sudut yang lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.